Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini masih lagi diberi kesempatan untuk kita bertemu dalam kelas idhi makhraj untuk kita bincangkan berkaitan dengan makhraj huruf dan sifat huruf dan cara sebutan, mudah-mudahan dapat membantu kita semua untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mohon berbanyak kemaafan. Okey, tadi saya dah update pukul 2.30 tu, 2.30 saya update, kita buat jam 2.40 kita akan mula. Sebabnya hari ni, takdirnya hari ni, internet putus lama. Saya tak tahu apa masalah dengan Unify, putus lama hari ni. Pukul 2.28 baru dia bagi internet. Baru dapat internet. Jadi barulah nak ambil gambar daripada Ustaz Arifin berkaitan dengan makhraj yang kita nak buat hari ni, daripada staff kita, daripada tim kita. Jadi gambar pun ada sedikit yang perlu dibaiki tapi tak sempat untuk baikilah. Sebab daripada pukul 12.30 lebih tak ada internet sampai pukul 2.28 lah. Tapi alhamdulillah juga diberi kesempatan hari ini untuk kita bersamalah. Okey, tolong saya dulu untuk klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada petang ni lah. Okey. 2-3 hari ni ujian sungguh lah dengan internet ni. Dan yang menambah rumitkan laginya adalah telefon saya masih lagi berada di bengkel. Hari Khamis lepas masuk dalam air. Okay, telefon masuk dalam air tak boleh berfungsi. Hari Khamis masuk dalam air. Petang tu baru saya keluar daripada bukit. Okay. Dan tak ada kedai buka lah hari Khamis. Hari Jumaat pun cuti semalam. Hari ni baru ada kedai buka dan hari ni baru berada di bengkel lah. Okay, kalau tak ada masalah, petang ni boleh ambil. Kalau ada masalah lain, takut kena tukar skrin ke, ambil masalah lagi 2-3 hari. Okey. Ala kulli halnya, alhamdulillah. Dan ahlan wa sahlan saya Nur Isda. Ustazah Jai, Bang Zam, Haji Zam, Siti Zawiyah, saya Nazilah, saya Herna, Dr. Zul, saya Siti Awa, saya Khamisah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Untuk tidak melewatkan masa dan kerana kita telah lari timing lah. Okey, dan maafkan saya lah. Okey. Tak boleh nak kita tak boleh nak nak elak. Okey, berkaitan dengan internet ni tak boleh nak elak. Okay, saya dah fikir dah tadi, hari ni tak ada rezeki dah hari ni. Tiba-tiba 2.28 dia bagi. Alhamdulillah. Cuma tak sempatlah kita nak setting 2-3 benda lagi. Jadi terpaksa kita anjakkan ke 2.40 lah. Okey, jom kita baca surah Al-Fatihah sebagai pembukaan kepada majlis kita pada hari ini dan untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey.
Alhamdulillah selesai kita baca surah Al-Fatihah. Ahlan, Tun. Okey. Alhamdulillah kita selesai baca surah Al-Fatihah dan hari ini insya-Allah kita akan bincang satu huruf yang kalau kita kira agak pelik lah. Okey, satu huruf yang agak pelik, huruf yang kadang-kadang dia jadi tebal, kadang-kadang dia jadi nipis mengikut keadaan dia. Okey, dan cuma kalau kita tengok dari sudut sifat yang diberikan oleh para ulama, okey, kita tak boleh nak baca huruf ni dengan tebal. Tapi pengamalannya apabila dia berbaris atas, apabila dia berbaris depan, maka ianya perlu dibaca dengan depan. Dianya perlu dibaca dengan tebal. InsyaAllah kita akan tengok kupasannya secara ringkas seperti mana biasalah. Okey, dan sambil-sambil tolong saya klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita tentang kewujudan kita pada petang ni lah. Okay. Hari ni saya agak susah untuk tengok komen. Okay, hari ni agak susah untuk saya tengok komen dan berkaitan dengan live yang semalam diputus di tengah jalan. Okay. Dan ada sikit sangat aja lagi yang tak selesainya. Cuma saya rasa tuan-tuan dah boleh cerak. Okay. Sebab ianya hanya berkaitan dengan praktikal sebutan yang ada berbaki sedikit sahaja lagi yang belum siap lah. Okey. Ala kulihannya dari sudut kefahaman, dari sudut gambarannya tuan-tuan dah dapat lah. Okey. Hari ini pula insya-Allah kita akan bincang huruf ra. Huruf ra, huruf yang keluar daripada zahri tarful lisan. Ataupun setengahnya disebut sebagai tarful lisan, hujung lidah. Tapi sebenarnya dia bukan hujung lidah, tapi dia permukaan hujung lidah. Permukaan hujung lidah dengan lelangit. Okey. Zahir tarful lisan ma'a hankil a'la. Bertepat apa dia kena dengan lelangit atas. Cuma lelangit atas pun tuan-tuan kena ingatlah. Okey. Tuan-tuan kena ingat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sani. Okey. Huruf ra. Okey, huruf ra dia berkaitan dengan hujung lidah. Hujung lidah. Tapi dia zahri tarful lisan. Dia permukaan, dia bukan hujung betul walaupun dia dalam kelompok hujung lidah, cuma dia ambil depan. Okey, sebab tu dia termasuk dalam huruf yang bersifat dengan inhiraf, huruf ra. Sebut ujung tapi dia ambil depan. Dia ambil permukaan hujung lidah. Dia letakkan di mana? Contoh kalau ni adalah langit kita. Okey, ni katanya ni gusi, hujung ni gusi. Okey. Mana gigi, lepas ni ada gigi lah ke bawah ni. Okey. Cuma huruf ra dia makhrajnya dia kat dalam ni. Contoh nun kat sini, nun kita letak lidah dia tak kena dengan gusi. An wan nun yudanihi, nun kat depan. Okey, war ra adkhala, ra kat lagi dalam lah. Wan nun yudanihi war ra adkhala. Okey. Nun kat depan ni an, ra lagi dalam. Ar warra. Okey, maka kita akan baca dengan tebal lah sekiranya dia berbaris atas. Warru tebal. Warri nipis. Okey. Arri nipis. Arra tebal. Arru tebal. Okey, ni huruf yang ada dua yang boleh dibaca dalam keadaan tebal, dalam keadaan nipis. Cuma tuan-tuan, lepas ni kita akan tengok sifat dia, cuma kita akan tengok dari sudut makhrajnya dulu. Okey. Makhraj huruf ra. Okey. Yang ni keadaan huruf ra. Huruf ra lah. Okey. Dari sudut ra apabila walaupun dalam sifatnya, jari kita akan tengok sifat, walaupun dalam sifatnya tidak disebut huruf isti'la. Okey. Tetapi cara sebutan huruf ini dianya tidak boleh lari daripada kita menyebutnya dengan isti'la. Okey, dia kena ada sifat isti'la walaupun tidak ditulis. Sebab ianya berkaitan dengan cara kita bertalaqi Al-Quranul Karim. Okey. Ada sebab tertentulah kenapa para ulama tidak meletakkan ianya bersifat dengan isti'la, oleh kerana ianya bukan daripada huruf isti'la yang betul sebab dia ada dua keadaan. Mungkin kesalahan saya, cuma dari sudut talakinya
ianya tidak lari daripada huruf ra ni, dia akan ada sifat isti'la. Okey, yang inilah yang menyebabkan huruf ni jadi tebal. Sekiranya tidak ada sifat isti'la, huruf ni tidak akan jadi tebal. Cuma dari gambar yang ada di depan tuan-tuan ni, di skrin tuan-tuan ni, keadaannya tidak berapa sempurna hari ni. Okey, sepatutnya dibaiki lagi, lekukan di tengah lidah tu. Okey, dia terlalu tajam. Yang keduanya di hujung lidah tu juga sepatutnya dia lagi smooth lah. Okey, dia bukan duduk macam tu, tapi ada sikit lagi kena potong lah. Tapi dari sudut gambarannya tuan-tuan boleh nampak. Okey, kita guna hujung lidah ni, tapi bukan hujung ni, tapi kita guna ke atas ni. Warra, maka dibaca dengan tebal. Okey, warrasikhuna. Okey, ar-rasul, ar-ra. Okay, kita baca dengan tebal. Maka isti'la berlaku lah. Okay. Dan masa kita nak sebut huruf ra ni begini. Pangkal lidah terangkat, hujung lidah duduk di makhraj huruf ra. Ar-ra. Ar-ra. Okey. Ar-ra. Ra. Ra. Okey. Ni bagi huruf yang berbaris atas. Ra bagi depan pun sama juga. Warru. Warru. Sama. Cuma bibir mulut kita kena muncul lah. Tapi keadaannya huruf ra ni pangkal lidah terangkat, hujung lidah berada di makhraj bagi huruf ra. Okey, makhraj huruf ra. Warra. Okey, lidah kita membengkoklah sebab dia nak sentuh. Okey, nak sentuh di langit tu. Okey. Seterusnya kita tengok pula keadaan lidah semasa ianya berbaris bawah. Okey, masa dia berbaris bawah, pangkal lidah akan terletaklah. Okey, hujung lidah akan menyentuh di makhrajnya. Okey, hujung lidah akan menyentuh di makhraj. Arri, arri, ri. Okey. Warri, ria, ria. Ri kita kena sengihlah, ri, dan hujung lidah berada di langit. Masa nak sebut, pangkal lidah terletak. Bila dah sebut tu dia kembali. Dia kembali bersifat dengan istifal dengan infitah. Okey, seperti mana biasalah. Okey, masa nak sebut keadaan lidah berbeza dengan keadaan selepas daripada sebutan huruf. Okey, dia ada dua. Sebab yang menyentuh di makhrajnya sekejap saja, lepas tu dia akan kembali kepada sifat dia yang asal lah. Okey. Setakat tu tuan-tuan jelas ataupun tidak? Tak, tolong komen dulu. Huruf ra. Kejap saya baca. Saya kena keluar skrin, masuk ke skrin live pula baru boleh baca. Huruf ra belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi. Tak, dia tidak kena dengan gusi. Okey, dia tidak ada kaitan dengan gusi. Makhrajnya adalah lelangit. Hangkil a'la. Makhrajnya di lelangit. Okey, kalau saya sebut tadi, kalau gusi di sini, nun dekat sini, nun kita sebut nun tu dah tak kena dengan gusi dah. Kita sebut nun dah tak kena dengan gusi. Ra lagi dalam, maka lagi tak logik kalau kena dengan gusi. Warra, an, contoh huruf nun. Anna, kita letak lidah, kita masih lagi ada ruang antara lidah dengan gusi. Ra lagi dalam, lagi dalam daripada makhraj huruf nun lah. Warra. Okey. Warra. Okey. Ujung lidah dia kita kena bengkok ujung lidah kita sebab kita nak menyentuh di langit yang kat dalam ni. Nun, ra, an, ar. Okey, jangan kena dengan gusi.
Okey. Seterusnya kita tengok kepada sifatnya yang utama. Okey. Pada sifatnya utama yang disebut dalam kitab-kitab lah. Okey, saya suka datangkan semua dulu. Lepas tu baru kita tengok perbahasan yang seterusnya lah. Okey. Dia tidak dapat lagi apabila kita sebut huruf ra ni, ianya akan disebut dengan sifat yang isti'la. Yang ni yang perlu kita tahu, dia ada sifat isti'la walaupun tidak disebut. Sebab itulah istimewanya pengajian Al-Quranul Karim ni. Okey, dia bukan sekadar kita baca buku, bukan sekadar kita bedah buku tajwid, kita dah jadi pandai dengan kita mengabaikan talaki dengan para guru lah. Tak, dia kena combine dua benda ni. Dia kena combine dua benda. Pertama, yang asasnya adalah sekiranya berlaku khilaf dalam buku kata lain, dalam talaki kata lain, maka kita kena lebih memilih yang kita talaki lah. Cuma pastikan yang kita talaki itu kita ambil daripada guru yang mungkin lah, yang ada sumber yang jelas, yang jalur pengajiannya jelas, bukan main ikut-ikut je belajar, tak. Okey, kita kena jelas benda tu lah. Istimewa dalam pengajian Al-Quranul Karim ianya berkaitan dengan an-naqlu. Kita memindahkan bacaan tu daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya dengan at-tawatur, dengan mutawatir. Diriwayatkan oleh adadun kabir, maknanya dalam kumpulan yang begitu ramai yang kita tak boleh nak hitung. Semuanya meriwayatkan Al-Quranul Karim. Okey, jelas. Kejap. Kakak. Okey. Kita tengok huruf ra, makhraj yang ada pada huruf sifat yang ada pada huruf ra. Okey? Tidak. Kenapa? Kakak ambil adik. Ambil adik. Okey? Ambil video ni. Tak video ni. Tak video. Buat video. Cepat ni. Okey. Huruf ra dia huruf yang ada 7 sifat, betul. Tapi sebenarnya dia ada lebih daripada tu lah. Dari sudut praktikalnya lebih daripada tu. Okey, kita tengok makhraj huruf ra. Hujung lidah dengan lelangit. Okey, ni makhraj. Siapa-siapa kata hujung lidah dengan gusi itu tak boleh. Okey, salah. Okey, dia bukan berkaitan dengan gusi. Nak sebut warra, ra, macam mana nak sebut? Ra. Try tuan-tuan ataupun ustaz-ustazah praktis lah. Rasul. Try letak hujung lidah di gusi dan sebut. Tak boleh. Kecuali yang dimaksudkan dengan belakang gusi itu maksudnya adalah sekejap ya. Maksudnya adalah lelangit, maka betul lah kalau dimaksudkan begitu. Okey, tapi yang perlu kita jelasnya adalah hujung lidah dengan lelangit. Okey, sifatnya adalah dia al-jahru. Huruf yang bersifat dengan jahar. Jahar ni tidak ada angin. Ra, okey, tak ada angin. Ri, okey. Yang keduanya bersifat dengan inhiraf. Inhiraf ni dia okey. Inhiraf ni dia maksudnya tergelincir. Okey, tergelincir daripada makhraj lah. Okey, sepatutnya dia guna dia dari sudut makhrajnya disebut sebagai tarful lisan, hujung lidah, tapi pengamalannya dia letakkan di zahri tarful lisan, di permukaan hujung lidah. Ra, okey. Seterusnya dia bersifat dengan takrir. Takrir ni getar. Getar ni kita nak pula wa akhfi takriran. Okey, getar dalam skala yang kecil. Ri, warra, warru, warri. Okey, kita tak boleh baca warrasulu, warrumman ataupun warri, tak boleh. Besar. Getar yang besar tak boleh. Kita nak getar dalam skala yang kecil lah. Okey.
Yang ketiganya sifatnya adalah tawassut. Tawassut ni ataupun bainiyah. Sebab apa? Dia pertemuan permukaan hujung lidah ni dengan lelangit dalam keadaan yang tidak kuat. Warra, warra, arra, arra. Kalau kuat, dia akan jadi arra, warrasu. Tak boleh. Kita nak pertemuan pertemuan yang biasa saja, menyebabkan masih ada lagi suara yang boleh keluar. Okey, suara yang boleh keluar. Bukan sekali getar, tapi dia adalah satu package getar. Mungkin ada 4-5 kali getar, tapi dia satu package lah. Warra. Okey, dia bukan getar sekali, tapi kalau sekali tak panggil getar. Dia mesti berkali-kali baru dia jadi getar. Tapi satu package getar lah. Okey. Seterusnya bersifat dengan istifal. Yang ni dia kadang-kadang istifal ketika mana dia bersifat ketika mana ianya berbaris bawah, maka istifal. Tapi ketika mana dia baca dengan tebal, maka dia akan jadi isti'la. Yang ni kita tak mampu nak tolak lah, sebab tebal nipis bergantung kepada istifal ataupun isti'la. Istifal ataupun isti'la. Okey? Dan ramai daripada guru-guru saya juga menyebut bahawa huruf ra ni dia ada sifatnya namanya isti'la. Sebab tanpa isti'la mana mungkin untuk disebut dengan tebal. Okey? Mana mungkin untuk disebut dengan tebal. Seterusnya infitah. Okey, infitah. Ar-ra. Okey, maka lidah kita akan selepas daripada sebutan tu lah. Masa di makhrajnya tak apa lagi. Dia terangkat lagi. Ya betul. Infitah. Okey, warra, masa tu dia tahan di langit, dia kena di langit, lepas sebut tu dia akan turun. Warra. Okey, lidah kita akan mendatar. Kalau bagi bawah arri, ri, ri'a, nipis. Dan idlaq. Idlaq ni kampuneman clear, alhamdulillah. Okey, idlaq. Idlaq ni maksudnya apa? Dia tak perlu dibuat, cuma dia nak bagi tahu bahawa huruf ni senang disebut sajalah. Ar-ra. Okey. Ar-ra, ri, ri, huruf yang senang disebut. Sifat idlaq ni adalah sifat yang kita tak perlu buat, dia just nak bagi tahu kita bahawa huruf ni senang untuk disebut. Senang keluar. Okey, maknanya sifat yang ada jahar, tak ada angin. Okey, inhiraf, dia tergelincir. Okey, tergelincir daripada makhrajnya, inhiraf makhrajan. Okey, kita kena ingat inhiraf makhrajan. Inhiraf tergelincir dari sudut makhraj dia. Okey, sebut hujung lidah tapi dia pengamalannya adalah dhahri tarfil lisan. Takrir, getar. Okey, hanya sifat tunggal yang ada pada huruf ra. Tidak ada pada huruf-huruf yang lain. Seperti mana sifat istitalah yang ada pada huruf ba. Okey, sifat takrir ni hanya ada pada huruf ra saja. Sifat istimewa dia. Selepas tu tawassut. Tawassut ni maksudnya suara antara tertahan dengan terlepas ataupun ianya berkaitan dengan tekanan anggota ketika mana kita menyebut. Okey, huruf ra ni dia hanya menyentuh ar-ra, ar-ra, ri. Okey, dia tidak ar-ra, tak boleh. Dia tak boleh putus suara. Sebab tu kita kalau ada orang baca war-rasulu, tak bolehlah. Dan kita baca bismillah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Sebab apa? Sebab adanya sifat tawassut yang ada pada huruf ra. Okey, istifal berkaitan dengan pangkal lidah terletak. Okey, dan ianya juga adalah isti'la, pangkal lidah terangkat mengikut keadaan dia. Keadaan huruf ra ketika mana tebal ada isti'la, ketika mana nipis dia ada istifal. Yang ni kita tak boleh nak tolak lah, walaupun tidak disebut dalam buku, tapi dari sudut teori, dari sudut kita kita pindahkan bacaan kita tak dapat nak lagi dah. Okey. Dan infitah, pangkal lidah kita mendatar lah. Hujung lidah kita mendatar. Okey. Seterusnya seterusnya kita tengok pula dari sudut praktikal untuk kita sebut huruf ra. Okey, pertama sekali kita kena beza. Okey, sebutan huruf ra ni
walaupun dianya disebut dalam keadaan tebal untuk bahagian atas, bahagian depan, dan nipis untuk bahagian bawah. Okay, ketika mana tebal kita tak boleh baca arra, arra, tak boleh sebab kita mendatangkan muncung pada sebutan huruf ra. Okay. Dan satu lagi sifat huruf ra yang tidak ada yang tidak disebutkan di sini adalah dia bersifat dengan rabwah. Maknanya kita sebut huruf ra ni kita akan rasa ianya akan terbuka. Warra, ra, dia akan terbuka. Okay, sifat namanya rabwah. Setengah ulama menyebut, setengah tidak menyebut. Okay, tapi saya rasa timbul juga dalam fikiran tuan-tuan ustaz-ustazah semua. Kenapa sifat ni, kenapa perbahasan tajwid ni dia adalah perbahasan yang termasuk dalam makhraj sifat ni, kenapa dia setengah ulama ada berbeza dengan setengah yang lain. Contohnya dari sudut bilangan makhraj pun sendiri ada yang berbeza. Ada kata 14, ada kata 15, ada kata 16, ada kata 17. Kenapa berbeza? Sebab ianya adalah ijtihadi, benda yang diijtihadkan oleh ulama pada dahulu mengikut kepakaran yang ada pada mereka. Okey. Dan kita ni sekarang ni kita menurut apa yang telah digariskan oleh mereka, sebab mereka adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW. Mereka yang fasih dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Okey, mereka yang fasih dari sudut sebutan bahasa Arab, maka kita ikut pandangan mereka lah. Sebab tu dalam pengajian ni tuan-tuan akan jumpa kenapa disebut pandangan mutaqaddiminya begini, pandangan muhdatsinnya begini, ataupun pandangan orang lamanya begini, pandangan orang barunya begini. Kenapa berbeza? Okey, sebab dia sebab tu setengah daripada asatizah kita apabila dia mengajar, dia lebih mentarjih pandangan mutaqaddim. Sebab apa? Sebab ianya lebih hampir dan lebih membumi lah. Okey, cuma pandangan muhdatsin juga tidak kurang hebatnya. Okey, sebab ianya lebih membantu kita untuk faham dengan lebih cepat lah. Okey. Rabwah, bukan rabbuah. Rabwah. Okey, dia bersifat dengan rabwah, terbuka. Okey, kita nak tengok dari sudut praktikal sebutan lah. Okey, seperti mana biasa bila sebut baris saja dia akan terikat dengan buka fathah kena buka, kasrah kena sengih, dhammah kena muncung. Warra buka, warra buka. Okey. Jangan warra, jangan muncung. Buka saja. Warra, warrasulu, warrasulu. Warra. Okey, beres. Untuk huruf ra. Okey, maka dia akan terangkat pangkal lidah. Okey, warra. Dia akan terangkat pangkal lidah. Okey, dia akan terangkat pangkal lidah. Sebab dia jadi tebal. Contohnya warrusul, warrasulu apa? Rusulullah, rusulu, ru. Okey, kita sebut ni ra bagi depan ni dia ada sifatnya isti'la juga. Walaupun tidak disebut dalam buku-buku, tapi dari sudut pengamalannya, dari sudut pengajiannya memang kena ada. Okey, isti'la dia akan dibaca dengan tebal. Rusulullah, rusulu, cuma bila bagi depan kita kena muncung. Ra buka, ru muncung. Yang ketiganya bagi bawah, ri. Okey, ra ni apabila dia bagi bawah, maka ianya perlu dibaca dengan nipis. Ri a ri 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 a ri a. Okey, seterusnya sukun. Okey, sukun ni ra mati sukun ni dia akan ikut sebagai sebelumnya lah. Sebagai atas dia akan jadi tebal. Marqadina, tapi kena jaga sifat bainiah dia tu. Okey. Marqadina, dia ada getar lagi. Yang kita tak boleh nak pisah daripada huruf ra. Warru, warri, ru ataupun wa amar, dia semua ada sifat getar. Semua ada sifat takrib. Okey, seterusnya lagi okey, marqadina ataupun dhair. Okey, huruf ra yang kita sukun, yang kita wakaf, maka sebelumnya didahului oleh fiat, sama ada selepasnya huruf sebelumnya lagi huruf bagi atas ataupun bagi bawah, maka kita akan baca dengan nipis. Contohnya dhair, nipis. Dhair.
Okey, ataupun khair ataupun basir dibaca dengan nipis. Okey, warra. Okey, jangan baca dengan warra, jangan muncung. Ini paling penting dalam sebutan huruf ra. Okey. Seterusnya saya tak tahu tuan-tuan komen ataupun tidak. Yang ni boleh ke dikatakan sifat isti'la itu sebagai sifat aridah bagi huruf ra? Saya tak berani nak kata sifat al-aridah. Sebab asas dalam sebutan huruf ni kita akan guna baris atas. Dan dalam perbincangan huruf ra, tebal mendominasi berbanding dengan nipis. Cuma saya tak berani nak kata. Sepatutnya kalau ikut logik lah, okay, dia letakkan sifat isti'la. Okay? Tapi bila datang baris bawah, maka kita akan baca dengan istifal. Saya tak berani nak kata yang ni. Okay? Ada soalan lain tak? Sebab ianya tidak ada kata putus. Ya, dalam kitab-kitab juga tidak disebut lah. Okey, jelas alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga. Nanti kita bincang Ustaz. Insya-Allah Ustaz Saiful. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan, nak tanya direct boleh. Boleh PM Ustaz Saiful juga boleh. Okey. Dia lebih hebat daripada saya lah. Okey, sebab dia abang sulung saya. Alhamdulillah baru selesai bincang. Ya, tak sempat hari ni. Ada orang marah ke? Allahu Akbar. Ada emoji marah 2 kali hari ni. Wallahu a'lam marah ke kenapa ke. Tapi ala kulli halnya Ramadan Karim. Okey. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita berhenti di sini sebelum internet buat hal lagi. Okey, nanti tak sempat kita nak buat khatimah. Okey. Alhamdulillah selesai saya kira perbahasan hari ini secara ringkas. Dan saya minta maaf. Gambar tak sempat nak baiki dengan baik. Sebab baru siap tapi nak hantar tim saya nak hantar, okey, Ustaz Arifin nak hantar tak boleh. Dia dah hantar tapi saya tak boleh terima sebab tak ada internet. Yang keduanya miscommunication sebab telefon saya ada kat kedai. Saya tak boleh nak telefon biasanya kalau internet ada masalah kita boleh telefon. Okey, tapi ni telefon pun tak boleh nak telefon. Gambar tu tuan-tuan boleh nampak sebagai gambaran lah. Asasnya dah ada cuma kena baiki lagi lah. Okey. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan saya. InsyaAllah kita bertemu lagi esok untuk kita bincangkan huruf zai esok insyaAllah. Okay. Ma kana khairan fa huwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fa huwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.